Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid tahun 1. Bersama saya hari ini, Cikgu Nik. Kita akan belajar mengenai kenali bundar dan selesaikan latihan yang terdapat dalam buku aktiviti jilid 1 pada muka surat 60, 61 dan 62. Kenali bundar. Bundar ialah proses menentukan nombor kepada nilai tempat terdekat. Contohnya, bagi murid-murid tahun 1, kita akan membundarkan kepada puluh terdekat. Sebelum kita teruskan, cikgu ingin memperkenalkan kepada kamu dua perkara penting dalam membundar, iaitu nombor miskin dan nombor kaya. Dalam satu susunan nombor 0 hingga nombor 9, terdapat dua kumpulan, iaitu nombor miskin dan nombor kaya. Nombor miskin terdiri daripada 0, 1, 2, 3, 4. Manakala nombor kaya 5, 6, 7, 8, 9. Baik, mari kita memahami dengan lebih lanjut tentang tajuk ini dengan menyelesaikan soalan yang cikgu sediakan. Bundarkan 23 kepada puluh terdekat. Jadi, kita akan membundarkan nombor 23 ini sama ada ia paling dekat dengan 20 ataupun 30. Berdasarkan garis nombor yang telah disediakan. Mari kita bahagikan garis nombor ini kepada nombor miskin dan nombor kaya. Lihat, nombor yang berakhir dengan 0, 1, 2, 3, 4 ialah nombor miskin. Manakala nombor yang berakhir dengan 5, 6, 7, 8, 9 ialah nombor kaya. Cikgu sebut nombor yang berakhir kerana bagi murid-murid tahun 1 hanya menyelesaikan nilai tempat puluh, bundarkan kepada puluh terdekat, dan puluh itu sebelah kanannya ialah sa. Jadi sa itu yang terakhir, sebab itu cikgu sebut nombor yang berakhir. Berbeza dengan murid-murid tahun 2 dan 3 jika ingin membundarkan nilai tempat ratus, nombor sebelah kanannya ialah puluh. Jadi sebelah kanan berbeza daripada tahun 1. Contohnya 21, 22, 23, 24 ialah nombor miskin. Jadi kita buat satu garisan dekat sini. Okey, 25, 26, 27, 28, 29 ialah nombor kaya. Jadi kita akan lihat sama ada nombor yang kita akan bundarkan ini berada dalam nombor miskin ataupun nombor kaya. Jika nombor miskin, kita jawapan untuk puluh terdekat ialah puluh yang lebih kecil. Jika nombor tersebut dalam kumpulan nombor kaya, puluh terdekatnya ialah puluh yang lebih besar. Jadi, 23 berada dalam kumpulan nombor miskin. Jadi, jawapan puluh terdekatnya ialah 20. Jadi jawapannya ialah 20. Mari kita lihat contoh seterusnya. Bundarkan 28 kepada puluh terdekat. 28. Jadi dah disediakan garis nombor. Kita bahagikan dahulu. Sama ada ia nombor miskin atau nombor kaya. Jadi lihat nombor yang berakhir, cikgu ulang lagi sekali, nombor yang berakhir dengan 0, 1, 2, 3, 4 ialah nombor miskin. 20, 21, 22, 23, 24 ialah nombor miskin. Kita buat satu garisan. Manakala nombor yang berakhir dengan 5, 6, 7, 8, 9 ialah nombor kaya. 25, 26, 27, 28, 29 ialah nombor kaya. Ingat, nombor miskin jawapannya ialah puluh yang lebih kecil. Manakala nombor kaya ialah jawapannya ialah puluh yang lebih besar. Jadi kita lihat berbalik kepada soalan. Bundarkan 28 kepada puluh terdekat. Lihat 28. Jadi mana 28? Mana 28? Ini kan. Jadi 28 berada dalam kumpulan nombor kaya. Bermaksud puluh terdekatnya ialah 30. Bundarkan 35 kepada puluh terdekat. Seperti biasa, bila ada garis nombor, kita bahagikan dahulu sama ada ia nombor miskin atau nombor kaya. Nombor miskin sehingga nombor yang berakhir dengan hingga 4. Jadi 30, 31, 32, 33, 34 ialah nombor miskin. Ialah nombor miskin. Manakala 35, 36, 37, 38, 39 ialah nombor kaya. Jadi 35 berada dalam kumpulan nombor kaya. Jadi jawapannya ialah 40.
Seterusnya, cikgu ingin menunjukkan contoh sekiranya dalam soalan tersebut tidak diberikan garis nombor ataupun kamu tidak mahu menggunakan garis nombor. Jadi, cikgu ingin ingatkan kepada kamu kalau nombor miskin iaitu yang berakhir dengan sifar 1, 2, 3, 4, nombor tersebut mestilah dikekalkan. Puluhnya mestilah dikekalkan. Manakala kalau nombor kaya yang berakhir dengan 5, 6, 7, 8, 9, puluhnya mestilah tambah 1. Okey, mari kita selesaikan soalan untuk lebih faham. Contohnya, kita akan bundarkan nombor ini kepada puluh terdekat. Nombor 76 ini kepada puluh yang terdekat. Lihat, jika disebut puluh yang terdekat, kita perlu bulatkan puluh dan garis sah. Maksudnya nombor di sebelah puluh, yang di sebelah kanan kita perlu garis. Bila kita dah garis, kita terus turunkan sifar. Bermaksud jawapannya sifar, untuk sah haruslah sifar jika kita ingin cari puluh terdekat. Jadi 6 ini, lihat 6 berada dalam kumpulan nombor miskin atau nombor kaya. 6 berada, nombor yang kita garis ini 6 berada dalam kumpulan nombor kaya. Jadi nombor kaya kita perlu tambah 1 pada puluhnya. Bermaksud puluhnya 7 kan? Jadi kita kena tambah 1. 7 tambah 1, jawapannya 8. Inilah jawapannya. Bermaksud jika kita bundarkan nombor 76 ini kepada puluh terdekat, jawapannya ialah 80. Senang kan? Baik, mari kita cuba lagi satu soalan yang tidak menggunakan garis nombor. Contohnya, kita akan bundarkan nombor 42 kepada puluh terdekat. Seperti biasa, jika puluh terdekat untuk tahun 1 semua, soalan hanya bundarkan puluh sahaja. Okey, jadi puluh terdekat, kita bulatkan puluh. Kita garis sah yang berada di sebelah kanan puluh. Kemudian selepas garis, kita terus tulis sifar. Sebab nombor itu sifar, kita nak puluh sahaja kan? Nombor puluh yang genap. Jadi, kita lihat nombor yang kita garis iaitu 2. Kita lihat ia berada dalam nombor miskin atau nombor kaya. Yang 2 berada dalam nombor miskin. Jadi kalau nombor miskin, puluhnya mesti kekal. Jadi tidak tambah 1, mesti kekal. Okey, jadi 4 lah, 40. Nombor 4 ni kekal, mesti kekal. Jadi 40. Jawapan bundarkan nombor 42 kepada puluh terdekat, jawapannya ialah 40. Cikgu harap awak semua faham dengan contoh yang cikgu berikan tadi, sama ada kita nak selesaikan menggunakan garis nombor ataupun tanpa garis nombor. Kedua-dua cara pun mudah sebenarnya jika kita tahu nombor miskin dan nombor kaya. Baik, mari kita teruskan dengan menyelesaikan soalan yang terdapat dalam buku aktiviti muka surat 60. Lihat di sini terdapat soalan bundarkan nombor kepada puluh terdekat. Ini ialah garis nombor yang telah disediakan. Okey. Jadi, kita akan selesaikan soalan A, B, C, D berdasarkan garis nombor ini. Okey, mari kita lihat yang pertama. Lihat, bundar 52 dibundarkan menjadi, okey, kita lihat mana 52. Oh, ini 52. Kita bulatkan 52. Lihat, nombor 52 seperti yang kita tahu tadi, kalau garis nombor 52, nombor yang berakhir dengan 2 ini ialah nombor miskin, betul tak? Jadi, kalau nombor miskin, ia paling dekat ialah yang puluh yang lebih kecil, iaitu 50. Jadi, jawapannya 50. Okey. Seterusnya, 55. Ada tak 55? Okey, ini 55. 55 dibundarkan menjadi, lihat, nombor yang berakhir dengan 5 berada dalam kumpulan nombor kaya. Kalau nombor kaya, kita boleh puluhnya kita boleh tambah 1 ataupun kita boleh pilih puluh yang lebih besar sebab ia nombor kaya. Jadi 55 dibundarkan menjadi 60. Boleh semua?
Baik, kita lihat pula soalan yang kedua. Lengkapkan, yang garis nombor ini telah disediakan. Jadi kita lengkapkan soalan yang diberikan A, B, C, D. 82 dibundarkan kepada puluh terdekat. Sebelum itu, untuk memudahkan, mari kita bahagikan garis nombor ini kepada nombor miskin dan nombor kaya dahulu. Contohnya, nombor yang berakhir dengan sifar 1, 2, 3, 4 ini ialah nombor miskin. Kita lihat 80, 82, 84. Okey, sehingga 84. Jadi di sini kita buat satu garisan. Kita buat satu garisan, maksudnya ini ialah nombor miskin, ini ialah nombor kaya. 86, 88, ini 90 ni ialah nombor kaya. 86, 88 ialah nombor kaya. Jadi kita lihat pula soalan. 82 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi, lihat mana 82? Sini kan? Okey, 82 berada dalam kumpulan nombor miskin. Jadi puluh yang terdekatnya ialah 80. Okey. Jadi B pun senang, awak bulatkan, lepas tu awak pilih puluh yang terdekat. C pun senang, 88 awak pilih puluh yang terdekat berdasarkan garis nombor. D awak lihat di sini. Jika soalan ni ada nombor apa lagi yang berada pada garis nombor yang bila dibundarkan menjadi 80? Mana lagi nombor yang ada dekat sini bila dibundarkan menjadi 80? 82 ke 84? 82 dah ada ni, kan? Jadi cikgu harap awak boleh selesaikan soalan-soalan yang cikgu tinggalkan. Baik, mari kita lihat pula pada muka surat 61. Bundarkan nombor kepada puluh terdekat. Pilih jawapan yang diberikan. Okey, di sini ada disediakan jawapan. Jadi kita hanya pilih untuk dimasukkan dalam kotak yang kosong ini. Okey, yang pertama A. 23 dibundarkan menjadi di sini tidak ada garis nombor kan? Jadi jika tidak ada garis nombor, awak selesaikan seperti yang cikgu ajar pada cara kedua tadi, iaitu mula-mula kita tulis nombor 23 kan. Jadi kita nak bundarkan 23 ni, kita lihat menjadi puluh terdekat. Ini bulatkan puluh, garis dekat sebelah kanannya, garis pada bulatan sebelah kanan. Jadi selepas kita garis, kita terus tulis sifar. Lepas tulis sifar, lihat nombor yang kita garis tu berada dalam nombor miskin ataupun nombor kaya. Ya, 3 berada dalam nombor miskin. Jika nombor miskin, puluhnya mesti kekal. Jadi kalau puluhnya kekal, 2 kan? Jadi jawapannya ialah 20. Tulis dekat sini 20. Jadi jawapan yang berada di sini kita potong. Maksudnya kita dah pilih jawapan tu untuk dimasukkan dalam petak jawapan. Okey, 60 soalan B pun awak selesaikan seperti yang cikgu tunjukkan. Okey, soalan C pula. Soalan C, apa nombornya dibundarkan menjadi 90? Awak pilih di antara jawapan yang disediakan ini. Jawapan yang mana? Nombor yang mana bila dibundarkan menjadi 90? Untuk lebih mudah, awak bundarkan dahulu siap-siap. Contohnya 95 ini kan. 95 ni kita bundarkan kepada puluh terdekat. Lihat, puluhnya sanya 5 kan. Okey, kita turunkan sifar dulu, nombor yang kita garis. Okey, 5 tu berada dalam kumpulan miskin atau kaya? Kumpulan kaya. 5 berada dalam kumpulan kaya. Jadi kita perlu tambah 1. Okey, jadi 9 ni kita nak tambah 1. 9 tambah 1 jadi 10. Terus tulis 10. 9 tambah 1 jadi 10. Lihat nombor apa yang berada di sini. 100, betul tak? Okey, jadi 95 dibundarkan menjadi 100. Mana ya? Soalan ini kan. Jadi dekat sini tu dia lah 95 dibundarkan menjadi 100. Seterusnya bermuka surat 61, warnakan jawapan yang betul. Jadi kita nak warnakan jawapan yang betul. Dalam A, soalan A terdapat beberapa jawapan, 53, 55, 54. Jadi antara 3 nombor ini kita perlu warnakan cupcake tu ataupun kek cawan tu. Nombornya yang dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 50. Jika kita bundarkan, dia menjadi 50. Jadi kita selesaikan satu-satu. Contoh 53
Lihat, nombor 3 kan? Nombor 3 ialah nombor miskin. Jadi kalau nombor miskin, puluhnya mesti kekal. Jadi jawapan ini ialah, kalau 53 dibundarkan menjadi 50. Jadi cupcake ni ataupun kicauan ni kita bolehlah warnakan. Awak warnakanlah cantik-cantik cupcake ni kan. Oops. Okey. Seterusnya selesaikan pula nombor 55. Soalan ni sebelahnya iaitu nombor 55. 55 jika dibundarkan, lihat 5 ini nombor kaya, betul tak? Jika nombor kaya kita perlu tambah 1. Tambah 1 pada puluh. Jadi 5 tambah 1, 6. Jadi jawapan untuk soalan 55 ialah 60. 60 sama tak? Kita nak 50 kan? Jadi yang ini tidak perlu diwarnakan. Okey, seterusnya 48. Kita bundarkan 48. Lihat sanya 8 berada dalam kumpulan kaya. Kumpulan kaya kita perlu tambah 1. Tambah 1 pada 4. Jadi 50. Jawapan untuk ini ialah 50. Jadi kita bolehlah warnakan. Kita warnakan cupcake ni. Warnakan cantik-cantik. Awak nak guna warna apa pun tak apa. Baik, seterusnya muka surat terakhir iaitu muka surat 62. Bundarkan nombor kepada puluh terdekat. Bulatkan jawapan yang tersembunyi dalam gambar. Jadi kita perlu tulis soalan, tulis jawapan. Kemudian kita pilih bulatkan nombor jawapan dalam gambar itu. Ada nombor yang tersembunyi. Jadi kita selesaikan dahulu A. 12 kita bundarkan kepada puluh terdekat. Lihat nombor yang berakhir dengan nombornya berakhir dengan nombor 2. Jadi nombor 2 berada dalam kumpulan miskin. Kalau nombor kumpulan miskin, puluhnya mesti kekal. Jadi jawapannya 10 atau 10. Boleh? Jadi bila dah selesaikan, kita lihat ada tak nombor tersembunyi 10 dalam gambar ini. Kita lihat dengan lebih dekat. Ada tak? Oops. Lihat dengan lebih dekat. Oh, ada. Dalam gambar ini ada nombor 10. Itu di sini. Jadi, kita bulatkan. Bulatkan. Okey. Alhamdulillah, cikgu harap awak semua faham dengan apa yang cikgu sampaikan hari ini, iaitu untuk membundarkan nombor, kita perlu ketahui nombor miskin dan nombor kaya. Jadi kalau untuk selesaikannya pula terdapat dua cara, iaitu sama ada menggunakan garis nombor ataupun tanpa garis nombor. Yang penting awak tahu yang nombor miskin dan nombor kaya untuk menyelesaikan soalan. Jadi jika awak semua faham, cikgu ingin menguji kamu dengan membundarkan nombor kepada puluh terdekat. Nombor 94 ni bundarkan kepada puluh terdekat. Apakah jawapannya? Jika awak tahu jawapannya, seperti biasa, tulis pada ruangan komen di bawah. Sehingga itu, kita berjumpa lagi pada masa akan datang, insyaAllah. Selamat menjawab soalan, selamat menyelesaikan soalan. Semoga semua dipermudahkan urusan dan dapat menjawab dengan baik. Jaga kesihatan diri dan keselamatan diri kamu semua. Assalamualaikum. Bye.